Masjid merupakan institusi yang penting dalam membangunkan masyarakat. Peranan masjid termasuklah sebagai ejen untuk menyatukan masyarakat dan membantu menyelesaikan urusan mereka. Masjid yang benar-benar berfungsi akan memberikan banyak faedah dan manfaat kepada masyarakat di sekitarnya, seperti dalam aspek pembentukan kerohanian, keilmuan dan juga sebagai pusat rujukan dan khidmat kepada masyarakat. Bahkan, fungsinya boleh dikembangkan sehingga kepada pengislahan ekonomi dan juga sosial. Program Jejak Warisan Masjid pada edisi kali ini mengupas peranan dan tanggungjawab ahli jawatankuasa masjid di Masjid Ismailiyah, Kampung Sungai Tiram, Lekir, Tanjung Perak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih sekali lagi bersama dengan kami di program Jejak Warisan Masjid sempena bulan Ramadan Al-Mubarak. Sekali lagi ke udara untuk kita pergi ke lokasi yang seterusnya di Masjid Sungai Tiram ni, Kampung Sungai Tiram, Lekir. Satu lagi mukim di dalam daerah Manjung yang kita lawati pada bulan Ramadan kali. Boleh tak terangkan dekat saya, sesiapa pun kat sini, apa nama kampung ini dan apa nama masjid ni serta cerita di sebaliknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ahmad bin Haji Madam, penduduk kampung ini. Mungkin orang yang tertua jugalah, tapi taklah nombor satu, ada lagi seorang lagi atas pada saya. Oh, Haji orang nombor 2 tertua lah. Rasanya macam itulah kalau tak salah. Tentang nama kampung ni tak tahu siapa yang bubuh namanya. Okay. Jadi kemungkinan besar di Kuala Sungai Tiram ni banyak tiram sehingga sekarang boleh dapat lagi tiram tu. Jadi kemungkinan daripada nama itulah maka dinamakan kampung ni Kampung Sungai Tiram. Tengok dalam sejarah masjid ni, ia dibina pada tahun 1910. Masjid yang asal Jasad. dibina tahun 1910 oleh Pak Hitam Tukang dan digazetkan, tapak masjid ni digazetkan sebagai tanah rizab masjid pada tahun 1912. Masjid yang pertama tu saya masih kecil lagi. Jadi masjid tu diruntuh dan akan dibuat yang masjid yang kedua. Maknanya pada tahun 1952. Dan masa tu Nazir masjid, dulu dipanggil Nazir, itu datuk saya Haji Ismail bin Bali. Dan masjid ni didirikan ni penduduk di Batu 10 memintakan supaya masjid ni dipindahkan ke Batu 10. Batu 10. Jadi arwah tok saya tu Haji Ismail itulah yang mempertahankan masjid ini didirikan di sini juga. Sungai Tiram ni. Di situ juga. Hasilnya kayu yang masjid lama tu dibawa ke Batu 10, itulah dibuat masjid yang pertama di Batu 10. Oh. Kayu daripada masjid lama. Masjid lama yang dekat Sungai Tiram ni. Jadi masa membuat pembinaan masjid ni untuk membuat tapak setinggi macam ni, orang kampung semua bergotong royong lah membawa tanah mengisi dalam ni. Tapak ni. Dulu nak cari tanah di mana, lori pun tak boleh masuk. Tahun 50-an kan. Ya. Gotong royong bina sama-sama masjid. Belum mereka. Sebelum merdeka lagi ni. Lama betul. Selepas tu bila dah diri masjid ni 1952 dan dia mengalami berapa kali, 2 atau 3 kali pembesaran, dan akhirnya masjid ni dijadikan separuh batu. Kalau nak tengok ada gambarnya tu. Sebelum ni memang kayu sepenuhnya kayu lah. semua. Okey. Tapi Maknanya dah 2-3 kali pembesaran, tapi masih belum ada lagi nama. Sampai ke 2-3 kali transformasi tu pun tak ada nama lagi masjid. Nama Masjid Sungai Tiram lagi. Disebut Masjid Sungai Tiram aja lah. Masjid Sungai Tiram je. Jadi itulah bila saya dilantik jadi pengurusi masjid yang pertama. Jadi saya pergi pejabat agama, yang pertamanya dia nak gazetkan tanah ni
Bila sampai di pihak agama, lepas tu dia orang tanya saya, fungsi masjid ni tak ada nama ke? Saya kata setakat ni tak ada nama. Jadi mustahak ke namanya. Saya tanya kan. Jadi saya kata kalau nak ubah nama, saya boleh nama sekarang ni. Jadi kalau boleh siapa nak buh, saya teringat nama tok saya lah. Pasal dia tu Nazim Masjid tu. Nazim Masjid dia. Jadi itulah saya bagi nama masjid ni Ismailiah tu. Nama tok saya lah sebenarnya. Saya yang bagi seorang pun, tak ada pakat-pakat kata. Jadi saya muda yang nak saya pimpin ni orang tua-tua peringkat ayah-ayah saya semua. Semua setuju je lah, Balik dia saya bagi tahu kita saya dah buat nama masjid ni Ismailiah. Lepas tu pejabat agama pun dah iktiraf, dia dah tak sorak pun dia ubah nama Masjid Ismailiah lah. Penyudahnya semua setuju lah, okey lah kan. Itu rasa saya dalam awal tahun 70-an lah. 70-an. Jadi itu permulaan nama Masjid Ismailiah lah. Kalau tidak memang sebelumnya dikenali sebagai Masjid Sungai Tiram. Kawasan masjid ni boleh menampung 600 jemaah. Termasuk luar dan dalam. Luar dan dalam. Kat Dewan sendiri pun saya rasa lebih dari 300 lebih. 300. Jadi masjid ni dia ada ruang solat utama. Seterusnya dia ada bahagian-bahagian luar lagi lah, termasuk dengan dewan ya. Balai Lentang. Untuk aktiviti sepanjang untuk mengimarahkan masjid ini. Untuk bulan puasa ni kita ada beberapa aktiviti iaitu yang kita anjurkan iaitu iftar Ramadan untuk berbuka puasa. Lepas itu menyantuni asnaf kadiah masjid kita, dan juga untuk anak-anak yatim, dan juga majlis tadarus Al-Quran untuk muslimin dan juga muslimah. Muslimin di kita sebelah malam dan muslimah pada waktu pagi. Penuh lah Isian pada bulan Ramadan. Dan kita juga ada aktiviti bubur lambu. Tambah. Jamin tu kalau petang lepas asar tu kita ada satu jemaah yang pusing kampung, mungkin nak ziarah orang yang sakit, kita ziarah orang asnaf, orang ta'awun lah, sumbangan dia ramai juga. Benar-benar ramai. Sumbangan daripada masjid. Dia bentuk makanan lah kepada keluarga-keluarga yang menjalani kuarantin COVID-19 ni kan. Betul. Kita cuba nak buat sedikit kelainan. Kalau masjid lain dia letak, dia panggil gerobok rezeki. Gerobok rezeki. Sampai anak dia datang. Tapi kita buat pergi ke rumah. Kita ziarah. Ya, kalau kita selalu, kalau jemaah ni, kalau kata macam ahli jemaah yang selalu hadir, kalau dia tak datang 2 hari, kami dah nak tahu dah pasal betul mana dia. Atau dia pergi keluar, tak tahu luar jadi negara apa ke luar kan. negeri kan. Kita ambil tahu lah sebab tu. Dan di samping tu, tambah sikit ya. Di samping tu kita ada 17 orang anak-anak yatim yang duduk di kampung ni. Jadi setiap bulan memang kita bantuan bulanan. Kita agihkan bantuan bulanan sebanyak RM100 setiap bulan. Dan pelajar-pelajar tahfiz tu memang penduduk kampung ni jugalah. Memang anak-anak orang kampung kat sini lah. Saya juga Ahli Tugas Masjid mengucapkan banyak terima kasih kepada Masjid Padang Manjung dan juga tim kru media kerana sudi datang ke masjid ini. Dan saya amat berharap kepada penonton yang melihat ini agar kita sama-sama mengimarahkan masjid untuk meningkatkan lagi kita punya kepaduan antara sama kita, dan juga sepanjang aktiviti yang dijalankan oleh pihak masjid, penglibatan kepada ahli karya semua. Terima kasih. Sila. Masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masjid kita alhamdulillah cukup cantik. Malangnya kalaulah ia cantik, besar, tapi pengisian dia kurang, itu yang kami risau. Jadi apa yang kami harapkan dengan keadaan masjid ni ialah lebih ramai boleh datang berjemaah. Dan kita boleh jadikan masjid ni sebagai pusat kepada pentadbiran kampung lah, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Program kita ni cepat dan berjaya. Jadi terima kasih kepada ahli majlis perdengaran datang sudi menerjah masjid kami, Sungai Tiram.
membuatkan dia terkenal lagi lah, insyaAllah. Tapi bagi karya, saya minta kepada ahli-ahli karya di sini dapat mengimaratkan masjid ni. Kalau kita tengok pada masjid, keindahan dia tu memang hebat, tapi kita nak pengisian pun hebat. Jadi kami dalam ahli tempatkuasa yang ada ni, kami setakat ni kami cuba usaha untuk kita meramaikan lagi, membanyakkan lagi program-program. Terima kasih. Jadi itulah ucapan daripada setiap ahli jawatankuasa masjid. Jadi insya-Allah seperti yang dikatakan tadi, masjid dah cantik, masjid dah selesa, masjid dah lawa. Jom kita imarahkan masjid, ramai-ramai kita penuhkan masjid, kita beribadah kepada Tuhan yang satu. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.